ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah, masih lagi kita membahaskan dan sama-sama belajar bacaan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab khusus perbincangan haid sahaja. Jadi kita sudah berada pada majlis yang ke-36, Alhamdulillah. Dan pada hari ini masih lagi sambung pada perbahasan berkaitan dengan haid. Sambung pada hari ininya kita nak balas Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala nak balas segala hujjah-hujjah berkenaan dengan aqallul haid, sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, ghalib haid, yang mana berbeza dengan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi apakah hujjah mazhab Asy-Syafi'i untuk membalas hujjah-hujjah yang dikeluarkan oleh imam-imam lain terhadap pandangan aqallul haid, aktsarul haid, ghalibul haid, aktsarut tuhri dan sebagainya yang bercanggah dengan mazhab Asy-Syafi'i. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa ammal jawabu an hadithi ayyami aqra'iha law thabata famin wajhaini. Wa amma, dan adapun al-jawabu bermula jawab ta'aluan an hadithi ayyami aqra'iha, berkenaan dengan hadis ayyami aqra'iha. Tu hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh hadis ini hadis Ummu Salamah, yang mana Nabi SAW telah didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Abi Jahsh. Dan beliau berkata, saya berhaid. Kemudian Nabi SAW jawab dulu, kata, laisa dhalikal haidu, bukanlah demikian itu haid, innama huwa irkun, itu hanyalah irkun tu makna darah yang keluar daripada urat ujung rahim tu. Litaq'ud matu dia kata litaq'ud ayyam aqra'iha. Jadi hadis ini menjadi hujjah kepada puak-puak yang mengatakan sekurang-kurang haid itu 3 hari. Sekurang-kurang haid itu 3 hari. Jadi macam mana hadis ni kita nak berinteraksi dan jawab terhadap hadis ni? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, law thabata hadha hadis
ataupun law thabata hadithu ayyami aqra'iha, kalau sabit hadis ni sekalipun, famin wajhaini ai fahuwa, maka bermula dia jawab thabitun, sabit ia, min wajhaini, wajhaini jar majrur, min tu jar dia, wajhaini tu majrur, daripada dua cara. Tamanya ahaduhuma, bermula salah satu daripada keduanya, nya wajhain, ialah laisal muradu, al muradu isim laisa, bil ayyami huna ialah al jam'a, al jam'a itu ialah maf'ul atau khabar laisa. Bukanlah perkara ini maksudkan dengan al-ayyam. Ayyam tu kan kalau kita terjemuh hari-hari. Di sini bukan maksudnya al-jam'ah, bukan maksudnya jamak. Jamak mana? 3 hari, bukan. Dia jamak ni ada macam-macam. Kalau kaedah nahu, aqallul jam'i atau ithnain pun ada. Ithnan, sekurang-kurang jamak itu 2. Ada yang aqallu al-jam'i thalathah, sekurang-kurang, ataupun dia panggil fawqa ithnain, atas daripada 2, makna 3 dan ke atas. Jadi bukan maksud sini 3, bukan nak bincang 3 hari sini. Lepas tu balil waktu, bahkan ayam di situ ialah maksudnya waktu. Waktu keluar darah tu. Tu ni. Athani, bermula yang keduanya, annaha, bahwasanya Fatimah binti Abi Jahash tu, khabar anna mustahadatun, dia itu perempuan yang beristihadah. Sifat dia yakni lagi pula mu'tadatun, lagi pula telah beradat ia mustahadah itu. Annaha mustahadatun mu'tadatun, sifat lagi yang raddaha ilal ayyam, yang mengembalilah ia mustahadah, raddaha, annaha mustahadatun mu'tadatun, raddaha ilal ayyam allati i'tadatha. Maka mengembalilah ia Nabi akan perempuan mustahadah Fatimah itulah kepada hari-hari al-ayyami. Itu dia punya jar majrur. Hari-hari sifat allati, yang mana hari itu, i'tadatha, yang berada ia Fatimah, akan al-ayyam allati itu. Maknanya Nabi SAW bila sebut kata litaqa'ud ayyama aqra'iha thumma litaghtasili wa litusalli. Jadi ayyam aqra'iha di situ maknanya Nabi SAW mengembalikan kepada hari-hari yang Fatimah binti Abi Jahash ni beradat waktu bulan lepas, ataupun adat yang paling latest berkenaan dengan haid dan qadar suci. Jadi Fatimah binti Abi Jahash itu kategori mustahadah yang mu'tadah. Ini ma'ruf kalau orang belajar haid nifas, haid dalam bab istihadah nanti. Mustahadah mu'tadah maknanya kalau dia kembali kepada bulan lepas ataupun adat yang lepas, maknanya dia ni kategori mu'tadah ghairu mumayyizah. ولا يلزم من هذا أن كل حيض لا ينقص عن 3 أيام. Maka dia kata ولا يلزم, dan tidak lazimlah min hadha al-madhkuri, daripada yang tersebut ini, anna kulla isim anna, bahwasanya tak lazim oleh bahawa setiap haidin mudhafun ilaih, setiap haid itu la yanqusu, tidak kurang ia haid, kembali kepada mudhafun ilaih dia. Itu kaedah dalam kitab Tijanud Darari pun dah sebut dah. Apabila mudhaf dia itu kalimah dia kullun ataupun juz'un, maka bolehlah a'id dhamir kepada mudhafun ilaih. Sekarang ni pun sama juga, dia a'id dhamir kepada haidin. Tidak kurang ia haid itu an 3 ayyamin, daripada 3 hari. Jadi tak lazim daripada apa yang setelah dihuraikan berkenaan dengan hadis ayyamu aqra'iha, daripada 2 wajah ni, boleh kita katakan haid itu mesti kurang daripada 3 hari. Tak mesti gitu. Tak lazim begitu. Bahkan boleh kurang daripada 3 hari. Macam mana? Iaitu berdasarkan al-wujud, adanya darah sehari semalam, yang sudah dibuktikan. Okey.
Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wa amma, dah berkenaan hadis wasilah tu lagu mana? Itu yang kalau muka surat sebelah tu, dulu dia bawa hadis juga hujjah yang mengatakan 3 hari sekurang-kurang haid itu dengan hadis Wasilah ibn al-Asqa'. Kemudian Imam Nawawi pun jawab kata, wa amma hadis wasilata, hadis wasilah. Wa hadithu ataf kepada hadithu, hadithu pertama mubtada, wasilata mudhafun ilaih, dia tu mamnu' min as-saraf. Wa hadithu ma'tuf, ataf kepada ada hadithu Abi Umamata, Abi mudhafu ilaih, Umamata mudhafu ilaih. Dan hadis Umamah, Abi Umamah mana? Hadis Umamah yang disebut tadi. Hadis Umamah dia bunyi gini, la yakunul haidu akthara min 10 ayyamin wala aqalla min 3 ayyam. Nampak jelas tu Nabi sebut 3 hari sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid 10 hari. Macam mana mazhab Syafi'i boleh canggah? Tak adil lagi, tak habis tak jawab gini. Wa hadithu Anas pun, hadis Anas pun hak pertama dia kata al haidu 3, haid itu 3. Kemudian arba'un 4, khamsun sampai asyara, dia berhenti situ, seolah-olah memberi isyarat sekurang-kurang haid 3 hari, sebanyak-banyak haid 10 hari. Jadi 3 hadis. Macam mana Imam Asy-Syafi'i ataupun mazhab Asy-Syafi'i tak guna hadis ni? Maka kata muallif, fakulluha, tu jawab tu khabar lah, kullu mubtada muthanin ha mudhafu ilaih dha'ifatun khabar, jumlah tu khabar bagi hadis tu ialah bermula kesemuanya as-salasah, 3 hadis tu dha'ifatun, lemah ia kulluha ay al-madhkurah tu. Jadi semua hadis ni, hadis Wasilah, hadis Umamah, hadis Anas, semua lemah. Lagi pula dha'if tadi muttafaqun ala dha'fiha 'inda al-muhaddithin. Itu muttafaqun tu khabar mubtada mahdhuf boleh, ai huwa bermula dia kulluha tu muttafaqun, disepakati akan dia akan kulluha ala dha'fiha, dha'fi thalathah, atas dha'ifnya 3 tadi 'inda al-muhaddithina, menurut ulama hadis. Jadi menurut ulama hadis, ketiga-tiga hadis tadi lemah. Bila lemah, sepakat pula kelemahan dia, tidak ada yang mengatakan sahih, maka tidak boleh berbuat hujjah. Bila tidak boleh berbuat hujjah, maka terputuslah ataupun tak jadilah untuk mazhab Asy-Syafi'i mengambil hadis ini untuk memahamkan bahawasanya sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 10 nak mengatakan bahawasanya 3 hari sekurang-kurang haid, 10 hari sebanyak-banyak haid. Itu bukan mazhab Syafi'i kerana dia hadis yang lemah. Ni Imam Nawawi jawab satu-satu ni. Wa qad awdaha dha'faha ad-Daraqutni, dan sesungguhnya telah menjelaskanlah akan maf'ulun bih, akan kelemahannya as-salasah fa'il oleh ad-Daraqutni, oleh Imam ad-Daraqutni. Jadi hadis yang berkaitan dengan Wasilah ibn al-Asqa' tu riwayat ad-Daraqutni. Riwayat siapa? Riwayat ad-Daraqutni. Begitu juga dengan hadis Abi Umamah tu riwayat At-Tabrani dan ad-Daraqutni. Jadi Imam ad-Daraqutni juga dia mengkomentar hadis itu bahawasanya kesemuanya itu hadis yang dhaif. Thumma al-Baihaqi, kemudian Imam Baihaqi, yakni Imam Baihaqi pun menjelaskan kedhaifannya fi Kitabil Khilafiyati, pada kitab yang bernama Al-Khilafiyat. Thumma Sunan Al-Kubra. Dia kalau dalam kitab ni dia sebut Sunanul Kabirah. Wallahu a'lam, biasa kita dengar As-Sunan Al-Kubra, bukannya Al-Kabirah. Ala kulli hal, Imam Baihaqi kritiklah, mana dia mengatakan hadis-hadis dhaif, maka tidak menjadikan hujjah dalam mazhab Asy-Syafi'i sekurang-kurang haid 3 hari, sebanyak-banyak haid 10 hari. Bahkan sebaliknya, sehari semalam sekurang-kurang haid, sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersambung pula, dia kata wa amma man qala aqallul haidhi sa'atun. Macam mana pula pandangan bukan langkau. Wa qauluhum, dan bermula perkataan mereka itu siapa? Mereka itu ulama yang berhujah dengan 3 sekurang-kurang haid itu 3, sebanyak-banyak haid itu 10. Dia kata at-taqdiru la yasihu illa bitawqifin. At-taqdiru, bermula takdir. Takdir apa ni? Takdir sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid itu. La yasihu khabar, tidak sah ia takdir illa bitawqifin, melainkan dengan tawqif.
Tauqif ni ai at-tawaqquf 'ala al-Quran was sunnah. Tauqif nak ikut qada-qada ni mesti qada daripada syarak. Sebab itu dia menggunakan hadis Wathilah, Abi Umamah dan Anas. Sedangkan ketiga-tiga hadis itu kita sudah kritik, kata itu pandangan hadis-hadis itu dhaif. Kemudian bagi pandangan yang mengatakan sedemikian, yang mengeluarkan kaedah at-taqdiru la yasihu illa bitauqifin, maka jawabu mubtada thanin anna tauqifa jumlah tu khabar bagi mubtada thanin, jumlah jawabuhu anna tauqifa tu khabar qawlu. Gitu jawabu qaulihim, bermula jawabnya ialah anna tauqifa, bahwasanya tauqif. Tauqifnya tawakuf lah. Terhentinya ke atas Quran dan hadis. At-tauqifa isim anna, khabar anna thabata sabi ia tauqif fi ma dzakarnahu, pada barang yang telah menyebut oleh kami akan dia akan barang. Jadi dia kata jawabnya okey, tauqif ataupun tawakuf di sini ni ialah sabit seperti mana yang kami mazhab Syafi'i sebut. Kerana apa tauqif itu seperti mana yang kami pernah sebut dulu? Li'anna madarahu madarat tauqif 'ala al-wujudi. Kerana peredaran madar ni, maksud dia macam nak terjemah. Madar ni makna signifikan ataupun peredaran perbincangan sekitar perbincangan nyonya tauqif itu alal wujud, ai wujudid dam. Nak kata tauqif dalam bab haid nifah ni, tauqif dia itu berlegar atas wujudnya darah, makna atas istiqra', bukan atas dalil sekarang ni. Sebab dalil semua tu dhaif, tidak ada yang sahih yang boleh buat hujah. Semua sepakat kata dhaif hadis tu. Jadi dhaif tak boleh buat hujah, nak buat hukum tak boleh. Maka sekarang ni tauqifnya bila tidak ada pada Quran dan hadis secara sahih, maka perlu kepada al-wujud. Al-wujud inilah perlu pada al-istiqra'. Wa qad, dan sungguh thabata dzalikal wujudu, telah sabitlah oleh demikian wujud ala ma qaddamnahu, atas barang yang telah mendahulu oleh kami akan dia akan barang yang kami telah terang dulu. Kita dah kata dah sekurang-kurang haid sehari semalam tu kerana al-wujudu. Sebanyak-banyak haid itu 15 hari 15 malam kerana al-wujudu, kerana ada ni makna dia tengok orang lah, orang perempuan. Dia pergi cek, pergi perhati, pergi tanya, oh sekurang-kurang aku dapati orang perempuan haid sehari semalam. Sebanyak-banyak perempuan yang aku dapati haid 15 hari 15 malam. Tu. Wa amma man qala, dan adapun bermula orang yang telah berkata ia orang. Dia kata apa? Maqul qaul aqallul haidi sa'atun. Ni narat pula atas pandangan mengatakan sekurang-kurang haid itu 1 saat ataupun seperludah. Dia seperti mana tempoh sekurang-kurang nifas mazhab Asy-Syafi'i. Siapa pandangan begitu? Imam Malik. Ni nak rak situ pula. Jadi dia kata fa'tamadu. Adapun mereka yang kata begitu tu khabar fa'tamadu, i'tamadu. Jamak. Maka berpegang oleh mereka itu ulama yang kata begini akan maf'ul bih zawahiran nususil mutlaqati, akan zahir nas yang secara mutlak. Nas yang mutlak tidak muqayyad, semata-mata nas. Tidak diqaidkan dengan sesuatu, dia lihat zahir nas saja. Wal qiyasu 'ala nifas. Dan qiyas, dan bermula qiyas itu 'ala nifas, yakni qiyas pada saat itu berlaku pada nifas, bukan pada haid. Bukan. Dia mengkiaskan haid ini yang satu saat ni ataupun seperludah ni ke atas nifas. Boleh kita apa pada zawahira ay fa'tamadu ay fa'tamadu al-qiyasa 'ala nifas. Mereka berpegang kepada zahir nas satu yang secara mutlak. Kemudian yang kedua, mereka berpegang kepada qiyas ke atas nifas. Jadi nifas kan sekurang-kurangnya seperludah atau 1 saat. Dia qiyas juga untuk haid.
Kemudian kata muallif, wahtajja ashabuna, maka berhujahlah oleh ashab kita Asy-Syafi'iyah bi anna al-i'timada, bahwasanya tempat untuk pegang tu ialah thabitun, ta'alluq satu mazhub, khabar ala, khabar anna ala, ta'alluq pada ala, khabar annanya thabitun ala al-wujudi, atas ada juga. Ada apa? Ada darah. Jadi iktimad kita ni bukan zahir nas semata-mata, tidak, tapi ialah al-wujud melalui istiqra'. Walam yathbut duna ma qulnahu, dan tidak sama sekali sabit duna ma qulnahu, pada perkara yang selain daripada kami telah kata akan diakan barang. Mana yang kami kata sehari semalam, maka tak ada yang lebih rendah lagi, tak ada. Walam yathbut duna ma qulna, tidak sabitlah oleh perkara yang lebih bawah daripada apa yang kami sebut. Yang kami sebut sehari semalam sekurang-kurangnya, tak ada sabit dari sudut wujudnya darah kurang daripada 24 jam, tak ada. Yang paling kurang 24 jam. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, wal jawabu 'anil nususi annaha anna nusus mutlaqatun fatuhmalu 'ala al-wujudi, dan bermula jawab berkenaan dengan nas-nas. Nas-nas yang dia bawa tu, annaha ialah bahwasanya nas itu mutlaqatun, itu mutlak, nas itu tidak qaid, mutlak sangat. Kalau ada nas yang mengatakan satu daf'ah, satu sa'ah itu keluar darah dihukumkan haid, itu mutlak, tidak dikaitkan dengan satu-satu. Maka kita nak tanggung kepada mana nas yang mutlak ni, fatuhmalu 'alal wujudi, maka ditanggungkan akan dia, akan nas yang mutlak itu 'alal wujudi, atas ada lagi, yakni ada darah. Di pandangan mu'tamad mazhab kita nya, kebanyakannya berkaitan dan bersangkut paut dengan wujudud dam, ada darah, sabitlah ia. Wa 'alan nifasi annahu wujida lahzatan, ataf kepada al-wujud, ai fatuhmalu, maka ditanggungkan akan nas-nas itu atas nifah, annahu bahwasanya wujida didapati akan nifah, lahzah, satu lahzah, satu saat, seperludah. Fa'amilna bil wujudi fihima, maka beramallah oleh kita, maka telah beramallah oleh kita tu dengan adanya pada kedua-duanya haid dan juga nifas. Untuk haid wujudnya berapa sekurang-kurang? Sehari semalam. Untuk nifas wujudnya lahzah. Kita amat tu bukannya kias kepada nifas. Tu. Wa amma man qala aktsarul haidhi 'asharatun, nak berhujah pula pada orang yang mengatakan sebanyak-banyak haid ni 10 hari itu macam mana? Wa amma man qala, dan adapun bermula orang yang telah berkata, ia orang dia kata maqul qaul aktsarul haidhi 'asharatun, bermula sebanyak-banyak haid, aktsaru mubtada, al haidhi mudhafun ilaih, 'asharatun khabar, itu 10 hari. Fahtaju, maka berhujahlah oleh mereka itu yang berkata tadi, bi hadithi wasilata, dengan hadis Wasilah, wa Abi Umamata, dan Abi Umamah, wa Anasin, dan Anas yang kita sebut tadi. Wa kulluha, sedangkan bermula semuanya asalatha, hadis-hadis tu dha'ifatun, dhaif belaka, wa wahiyatun, lagi pula wahiyah, dhaif yang rapuh, yang tidak kuat. Kama sabaqa, seperti mana barang yang telah terdahulu, ia barang yang kita sebut dah, semua tu hadis yang dhaif. Walaysa lahum hadithun wala atharun yajuzu lihtijaju bihi, dan tidak adalah bagi mereka itu yang berhujah tadi, lahum, bagi mereka itu hadithun, hadithun isim laisa muakhar, wala atharun, dan tidak ada satu athar pun daripada sahabat, yajuzu, sifat bagi athar yang harus alihtijaju, boleh berhujah fa'il bihi, dengan dia, dengan athar. Jadi jumlah yajuzul ihtijaju bihi itu sifat bagi athar. Tak ada satu hadis pun yang sabit, tidak ada satu hadis dan athar pun yang boleh untuk berhujah supaya kita kata 3 hari itu sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid 10 hari 10 malam. Tak ada pun hadis yang boleh berhujah. Makna hadis itu semua lemah, yang tahaknya tidak boleh berhujah pada bab hukum. Wahtajja ashabuna, dah macam mana pula ashab kita Syafi'iyah mengambil hujah yang kata 15 hari 15 malam tu sebanyak-banyak haid. Wallahu a'lam. Sambung pula pada sesi akan datang insya-Allah taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.